Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah anda bersama-sama dengan saya, Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud. Kepakaran saya adalah membantu kaum lelaki, dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan. Sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Okey. Terima kasih untuk yang dah bersama-sama dengan saya pada petang ni. Tolong komen dulu, boleh dengar dengan jelas ke tidak, boleh nampak dengan jelas ke tidak muka saya ni. Nampaknya audio macam okey, video macam okey, nampak dekat luar, tidak hujan. So, hopefully kita punya sesi ni akan boleh berterusan lah. Dari awal sampai habis mungkin dalam 10-15 minit untuk kita bincang pasal pengambilan ubat-ubatan di bulan Ramadan, especially untuk yang Muslim kan, yang makan ubat. Tak kira lah apa umur pun, sebab mungkin insyaAllah hari Ahad ni kita akan berpuasa. Hari Ahad kita akan berpuasa. Jadi kalau sekiranya anda makan ubat, especially makan ubat yang untuk jangka masa yang panjang lah, macam ubat kencing manis, darah tinggi kan, kolesterol, so mungkin kena buat adjustment dari segi masa pemakanan tu, supaya anda still masih lagi boleh dapat dia punya keberkesanan ubat walaupun berpuasa. Terima kasih untuk yang dah bersama-sama. Ramai juga ni. Sarah, Waalaikumsalam, Yusniza, Ima, jelas Yusniza cakap terima kasih. Syifa, Syafiqah Ashraf, Aziana, Waalaikumsalam, terima kasih. Oi, kenapa tak naik ni? Yusniza, okey. Tolong suara dan video jelas, terima kasih. Okey, untuk yang okey. Saya rasa jangan lupa tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya page. InsyaAllah harap-harap mereka dapat manfaat lah daripada perkongsian pada petang ni. Okey. Jadi kita nak cerita pasal puasa ni. Puasa. Rosima, Michelle, terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau katakan anda bercadang untuk berpuasa, ada juga yang katakan, sebab ada juga yang non-Muslim, especially kalau di Sabah ni, walaupun dia bukan Islam, tapi ada banyak keluarga yang Islam, yang Muslim, dia pun ikut puasa. So kalau katakan anda pun nak berpuasa walaupun anda bukan Islam dan anda makan ubat, so ini adalah cara-cara macam mana anda nak makan ubat pada waktu anda berpuasa. Okey. Okey, saya akan share first kali, saya akan share macam mana nak makan ubat. Macam mana nak makan ubat, especially ubat yang kita terpaksa makan ataupun minum. Okey. Kalau katakan ubat tu hanya untuk sapuan kan, ataupun bagi injection, tu tak jadi isu. Hanya ubat yang makan. Sebab ada setengah ubat yang kita makan sekali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali sehari, ada yang 5 kali sehari. Okey. Jadi untuk itu kita nak tahu bila waktu yang nak ambil tu. Okey. Okey, kita share lah kan, share slide ni. Hopefully anda boleh nampak slide saya ni. Ramadan ambil ubat sebelum atau selepas makan. Okey, kita tengok ada orang ambil ubat sekali sehari sebelum makan, ada juga yang perlu ambil ubat sebelum makan, ada juga yang perlu ambil ubat selepas makan. So kita tengok kalau katakan satu kali sehari, kalau sebelum makan selalunya kita akan sarankan untuk anda ambil ubat setengah jam sebelum sahur. Setengah jam sebelum sahur. Okey. Ambil ubat dulu, 1 biji ubat anda, lepas dengan minum air 1 gelas, tunggu lebih kurang setengah jam, baru makan ubat. Baru makan anda punya sahur. Lepas tu anda berpuasa, buka puasa, tak payah makan ubat lah. Okey. Tetapi sekiranya kalau anda makan 1 kali sehari selepas makan, jadi sahur tak payah makan ubat lah maksud dia. Sahur macam biasa, tetapi ubat tu dimakan selepas you buka puasa. Selepas buka puasa baru makan. Mungkin dalam setengah jam atau 1 jam selepas makan buka puasa tu baru makan ubat. Yang ini yang 1 kali sehari ni sangat mudah. Sangat mudah sebab hanya makan sekali sehari. Okey, sekali sehari. Okey, kalau 2 kali sehari, secara basicnya anda boleh makan waktu sahur dan waktu berbuka puasa. Cuma
waktu sahur sama macam yang sekali sehari tu. Makan ubat dulu, lepas makan ubat dalam setengah jam tu baru ambil anda punya sahur. Puasa 1 hari, kemudian bila dah buka puasa tu, buka puasa dengan kurma sebiji. Kurma sebiji. Lepas tu makan dulu ubat dengan kurma sebiji dan air segelas. Lepas setengah jam baru makan makanan yang berat. Selalunya saya suggest untuk patient pesakit saya ambil kurma sebiji, minum air dan ubat. Lepas tu solat maghrib dulu setengah jam. Lepas tu baru makan. Jadi perut dia tak akan terkejut dan ubat tu dia akan terlampau berenang-renang di dalam perut dengan makanan. Sebab you makan dulu ubat. Okay. Kalau ini untuk yang sebelum makan lah. Tapi kalau yang dah selepas makan, makan dulu sahur. Makan ubat selepas sahur, mungkin dalam setengah jam tu. Makan ubat selepas sahur. Puasa. Lepas tu buka puasa pun sama juga. Lepas buka puasa baru makan ubat. So 2 kali sehari. So dia sangat mudah lah. Kalau 3 kali sehari, kalau 3 kali sehari sama juga macam yang 2 kali sehari, cuma dos ketiga tu selalunya kita sarankan untuk anda ambil selepas daripada moreh. Kalau katakan ni kan solat tarawih ada aktiviti lain tu kan, kita sarankan untuk you solat tarawih dulu. Yalah, yang solat tarawih. Lepas tu baru makan ubat. Lepas tu tidur. Yang ini untuk yang sebelum makan lah, okey. Kalau sekiranya 3 kali sehari lepas makan, selalunya lepas tarawih, kena makan dulu isi perut, dan baru makan ubat. Kalau yang sebelum makan tu tak perlu makan, kena makan ubat. So ini adalah dia punya cara dia. Selalunya kita suggest untuk ambil yang kalau dapat sebelum tidur lah macam tu. Okey. Ini untuk dos yang ketiga lah. Okey, yang ketiga. Next. Yang keempat, kalau katakan anda ambil ubat 4 kali sehari sebelum makan atau selepas makan, ini dia bergantung kepada penyakit. Ini bergantung kepada penyakit. Yang bagusnya ialah anda discuss dengan doktor. Selalunya doktor yang merawat tu dia akan cuba bagi ubat yang bukan 4 kali sehari. Dia akan tukar. Contoh macam ada antibiotik yang kena ambil 4 kali sehari. Doktor akan cuba tukar untuk bagi antibiotik yang hanya 3 kali atau 2 kali sehari untuk memudahkan anda makan ubat pada waktu puasa. So tak adalah anda terpaksa makan sampai 4 kali. Di waktu puasa dia agak sukar kan. Okay. Ini adalah timing. Ini adalah timing. Sama ada nak kena ambil ubat sebelum atau selepas makan atau sebelum atau selepas sahur. Okey. Okey, saya stop sharing ni dulu. Next, kita akan nak tahu juga apakah ubat-ubatan yang membatalkan dan yang tidak membatalkan puasa. Sebab ada masih lagi orang tanya, doktor, apa ubat yang membatalkan puasa? Kalau inhaler kan, boleh ke tak boleh ni? Adakah dia membatalkan puasa? Okey, next. Kita tengok ubat-ubatan yang mana ubat-ubatan dia yang ni lah. Okey, kenali ubat anda puasa dan ubat. Ini kita ambil daripada Jabatan Kesihatan Negeri Johor, Jabatan Farmasi. Okey, next. Mana tadi? Ni lah. Jadi kita tengok puasa dan ubat. Ada ubat yang sebelah kiri ni dia cakap ubat yang tidak membatalkan puasa. Ubat yang sebelah kanan ni adalah ubat yang membatalkan puasa. Okey. Okey, kita tengok daripada ubat yang tidak membatalkan puasa. Ubat yang kumur-kumur. Especially untuk mereka yang sakit tekak ataupun yang ada ulcer mulut kan. Dia Listerine kan, kalau katakan dia kumur-kumur, yes, dia tidak membatalkan puasa. Kalau kecuali you sengaja telan. Jangan sengaja telan. Jangan sengaja telan. Okey. Next, ubat tablet sublingual. Tablet sublingual ni yang di bawah lidah. Dengan yang dihisap di bawah lidah, especially untuk mereka yang ada sakit jantung kan. Dia punya syarat ubat tu mesti diserap di bawah lidah. Dia tidak boleh ditelan. Kalau katakan ubat tu ditelan, maka puasa dia akan batal. Kalau dia stay di bawah lidah sampai ubat tu habis, yes, dia tidak akan membatalkan puasa.
Next ialah semua bentuk suntikan, vaksin, insulin dan lain-lain. So maksudnya dalam bulan puasa ni, kalau sekiranya anda dapat appointment untuk ambil booster vaksin COVID, maka anda punya puasa tidak batal lah, tidak batal. Sebab vaksin dan injection sakit perut kan, sakit perut, kena gastrik, doktor bagi injection. Dia tak batal. Next, semua jenis ubat sapuan. Ubat sapuan, krim atau salap atau ointment atau plaster. Ini kalau macam kita punya kulit ada kudis-kudis, kita sapu ubat pada kulit, dia tidak membatalkan puasa. Next ialah ubat bius tempat atau bius separuh badan. Bius tempat maksudnya local anesthetic. Maksudnya kalau kita tengok begini, bila kata bius tempat atau bius separuh badan ialah mungkin daripada kaki ke bawah kan. Kalau setempat tu mungkin contoh prosedur sunat lah yang selalu kita buat. Kalau katakan anda berpuasa dan anda buat sunat, still anda punya puasa tidak batal. Sebab prosedur tu tidak membatalkan puasa. Next ialah ubat titis mata, ubat titis hidung dan telinga dengan syarat tidak sampai batas gegendang telinga. Maksudnya kalau katakan dia di luar sahaja, mata, hidung, telinga ni di luar saja, dia tidak membatalkan. Tapi kalau katakan ubat tu masuk dalam telinga dan batas telinga tu iaitu gegendang tu bocor, dia masuk ke dalam tekak, maka tu boleh batal. Next ialah ubat sembur hidung, nasal spray. Nasal spray pun tidak membatalkan puasa kalau dengan syarat ia tidak disedut lah. Okey. Jadi kita tengok apakah ubat-ubatan yang membatalkan puasa pula. Ubat-ubatan yang membatalkan puasa ialah biasalah ubat biji, ubat minum kan, ubat biji, ubat minum, itu adalah ubat yang membatalkan puasa. Ubat pessary, ubat pessary yang dimasukkan ke dalam vagina untuk prosedur cucian. Ini untuk mereka yang, untuk wanita lah, wanita kalau katakan anda gunakan ubat pessary masuk ke dalam faraj, especially untuk mereka yang ada jangkitan lah, mungkin ada jangkitan kuman, fungal infection kan, ataupun ada bacterial vaginosis, digunakan ubat pessary, maka itu boleh membatalkan puasa. Next ialah ubat yang masuk ke dalam dubur seperti suppository dan enema. Ini kalau contoh untuk orang dewasa yang kita cakap dia ada sembelit yang teruk kan, so dia terpaksa masukkan itu enema untuk memudahkan dia buang air besar. So ini boleh membatalkan puasa. Next, ubat bius menyeluruh. Yang ini ubat bius menyeluruh memang kalau ikutkan kita punya hukum fiqh lah, hukum fiqh memang dikira batal lah, dikira batal membatalkan puasa. Jadi kalau sekiranya anda menjalani prosedur pembedahan besar yang menyebabkan yang memerlukan anda dibius untuk tidur kan, maka itu mungkin itu dikira batal lah puasa, so kena ganti puasa. Dan yang last sekali yang ini yang banyak khilaf, yang ini yang last ni kan, yang inhaler ni, ubat sedut ni ada banyak khilaf. Oops, sorry ya. Inhaler ni ada banyak khilaf. Ada separuh ulama kata batal, ada separuh ulama kata tak batal. Tapi kita nak tengok juga apa dia orang punya dalil-dalil yang menyatakan dia batal atau tidak. Kita tengok pendapat satu kata batal puasa kerana bahan-bahan dalam inhaler akan sampai ke dalam perut melalui mulut. Itu cakap batal. Ada juga yang cakap tidak batal puasa kerana satu sumber inhaler hanya mempunyai isi padu beberapa titis air dan dibaratkan seperti keadaan kumur-kumur yang tidak membatalkan puasa. Ia juga dilihat sebagai perluan kerawatan yang mendesak. So it's up to you. Kalau you rasa you pakai inhaler, especially mereka yang ada asma, ada COAD kan, you pakai air inhaler. Kalau you rasa batal, then you gantilah puasa. Tapi kalau you rasa tak batal, then tak payahlah ganti. Okay? Okay kan? Hopefully dapat memberikan sedikit idea. Boleh faham kan? Boleh faham dia punya ni, dia punya keperluan untuk anda. Sebab puasa ni dia sebenarnya dia ada banyak manfaat, especially untuk kita orang Islam, untuk kesihatan kita. Selama setahun kita punya perut ni berfungsi kan, berfungsi setiap hari, walaupun tidur dia bertugas. Jadi kita bagi dia 1 bulan untuk rehat. Untuk rehat, itu pun still kita makan juga bila waktu buka puasa kan. Itulah, bila kita dapat rehat, kita akan dapat satu
bagus untuk mengawal berat badan. Ada juga orang yang berpuasa ni sebab dia nak turunkan berat badan, dan memang itu terbukti boleh membantu untuk mengurangkan berat badan. Okey. Saya cuba jawab. Oh, terima kasih Giselle, Patricia, Suzy, Jovi, Diana, Sofia. Dato' kalau ubat sakit jantung, ubat tu kena makan 3 kali sehari dan sebelum makan mesti makan ubat tu dulu. Ya, betul. Okey, saya share balik tadi. Mana tadi? Stop screen. Saya share balik. Yang 3 kali 1 hari kan? Yang 3 kali 1 hari. Mana tadi ni buat 3 kali 1 hari ni? Ni lah. Ini ini kah? Ni. Kalau 3 kali 1 hari, sebelum sahur setengah jam makan ubat dulu. Boleh nampak kan? Sebelum sahur setengah jam makan ubat dulu. Bila nak buka puasa tu, makan kurma, makan ubat dulu. Minum air 1 gelas, solat dulu, solat maghrib. Lepas setengah jam baru ambil makanan, ialah buka puasa yang betul lah. Itu punya makanan yang berat lah. Lepas tu untuk dos yang ketiga ni, dos yang ketiga sebelum tidur. Lepas habis tarawih tu kan, kalau boleh jangan makan makanan yang berat, makan ubat. So ini kalau yang sebelum makan lah. Kalau selepas makan, adjustment dia hanya pada lepas tarawih tu, makan dulu makanan dan baru ambil ubat. Begitu. Itu dia punya cara dia. Okay, next. Fitri Syawal. Doktor hernia perlu jalani pembedahan tak? Ada pernah saya tapi doktor kat ujung tak operate. Hernia perlu jalani pembedahan. Iskandar Zulkarnain. Perlu. Hernia perlu jalani pembedahan, yes. Adalah lebih bagus untuk kita repair hernia tu. Sebab satu, hernia tu boleh jadi lebih teruk, lebih besar kan. Dia akan juga boleh menyebabkan kalau hernia tu berlaku sebelah. Ini saya maksudkan indirect inguinal hernia yang masuk ke dalam testis, skrotum tu, dalam telur kita kan. Mungkin yang sebelah kiri dan ke sebelah kanan pun boleh kena juga kalau kita tak buat. Kalau doktor kat Manjung tak operate, kena cari dengan kat hospital yang buat operation. Memang selalunya kita suggest untuk operate sebab itulah dia punya dinding perut dia yang lemah. Kemudian cecair yang dimasukkan ke dalam badan sebelum posisi sikat, adakah boleh membatalkan puasa? Okey, yang ini prosedur yang ini saya tak pasti. Yang ini saya tak ada jawapan. Kalau dimasukkan ke dalam badan, selalunya dia masuk dalam salur darah. Kalau dah masuk dalam salur darah, dia bukan yang ini pun saya teringat dia ada khilaf juga ni. Sebab kalau sekiranya dia ada ubat macam dai begini, dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau katakan dia masuk ke dalam badan melalui salur darah dan dia seolah-olah macam yang air garam untuk memberikan tenaga kepada orang yang puasa tu dengan niat untuk menyegarkan badan dia, maka itu boleh batal. Yang itu memang khilaf. So adalah lebih bagus untuk you discuss dengan doktor yang buat tu. Kalau katakan perlu sangat di mana emergency, terpaksa pergilah, dan ada lebih bagus kalau you boleh ganti balik puasa tu. Tapi kalau katakan doktor tu cakap ini tidak membatalkan puasa, dan tak perlu gantilah. Ini khilaf lah selalunya. Next. Okay, ada lagi? Okay, tak ada. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang bersama-sama dengan saya pada petang ni. So hopefully anda dapat belajar sesuatu. Kalau katakan apa yang saya kongsikan ini bermanfaat, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page. Hopefully kita jumpa lagi, insyaAllah mungkin hari Khamis atau hari Jumaat. Kalau ada sesi dengan KPJ, nanti kita akan share. Jaga kesihatan, follow SOP. Alhamdulillah kita juga hopefully kita punya pembukaan border pada 1 hari bulan ni akan berjalan lancar. Dan untuk yang beragama Islam, saya ucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Gunakan Ramadan tahun ni untuk beribadah dan berpuasa dengan betul, lebih baik daripada tahun lepas. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.